Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekawanan saudara mara semua, kita berjumpa lagi dengan channel Syariah Lover. Salam dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia, dari Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya bersama dengan Iwan dari channel Budak Melayu hari ni. Ya. Jadi gini Wan, hari ni sebenarnya ringan berat sebenarnya taklah seberapa berat kalau kita memandang hal ini dengan fikiran yang terbuka, memandang kejadian sejarah ni. Jadi banyak yang bertanya dengan kawan kan, rasa kawan beratos ni, atau bertanya atau sebangsa macam komen je. Kenapalah Kepulauan Riau tak masuk Malaysia atau kenapalah Kepulauan Riau tak masuk Malaysia padahal bahasa, budaya apa semua sama. Seronoknya kalau kita dalam satu negara. Jadi kawan nak buat video ni sendiri. Kawan takut entah ke mana nanti kawan mengampai kadang-kadang kawan begitu. Jadi kawan minta tolong awak. Awak tanya je lah apa-apa nanti kan. Awak tanya dulu. Lepas tu nanti kalau ada apa-apa lagi nak awak tanya je. Untuk mewakili penonton semua. Kira-kira macam tu lah Awak nyuruh kawan bertanya tentang kenapalah Kepulauan Riau tak masuk Malaysia. Cuba awak buka lu bual. Kita sambil ngopi. Yang lain kita ngopi sama-sama. Ngopi lo. Jadi silakan bertanya. Okey, kawan jawab lah semampu kawan lah Itu ke Pet yang nak kawan tanya? Ngapa sebab apa? Kena ada juga yang komen kan dengan kawan. Kawan tak tahu nak jawab apa. Jadi bertanya ngapa sebab Kepulauan Riau tu tak masuk Malaysia Pet? Okey, baik. Jadi kawan nak jawab ke awak dengan nak jawab ke penonton semua kan? Ini semua tentu kena mengenai dengan sejarah kan? Sebenarnya panjang cerita ni kalau kita nak merampai. Kau pendek kan lah. Dia tak boleh dipendek-pendek. Panjang. Oh, panjang. Bantai lah. Jadi kita saya berusaha lah untuk merampainya atau menjelaskannya. Jadi macam mana kita mula dari senang cerita, kita buka je kisah dari 1824. Di 1824 ni ada kejadian di mana Belanda dan Inggeris membuat satu perjanjian dikenal dengan nama Treaty of London ataupun Traktat London, ataupun perjanjian Inggeris dan Belanda untuk membagi kuasa jajahan. Jadi Traktat London ni ada beberapa isinya kan. Yang paling penting isinya adalah Inggeris dan Belanda bersubahat jadi dengan Traktat London tu, dengan perjanjian itu, untuk membelah kawasan jajahan mana yang nak ditaklukkan dia. Okey? Ini memang luar biasa lah kalau tak Inggeris dengan Belanda ni semua dekat Melaka, dia perjanjian macam ni. Singapura sebelah ke atas itu menjadi hak Inggeris untuk menguasainya atau menaklukkannya. Singapura ke bawah, ke selatan, termasuk kita di Kepulauan Riau, menjadi hak Belanda untuk mengurusnya, ataupun untuk berapa kerajaan belum dapat ditaklukkan Belanda, akhirnya Belanda berhak untuk menaklukkan itu. Itu kerjasama Inggeris dengan Belanda je. Kerana Inggeris dengan Belanda tak nak bertembung, tak nak berperang berdua kan. Kerana rugi dah kalau berperang berdua. Sehingga dia buat perjanjian ni, ambil selatan, aku ambil utara. Boleh kata macam itulah sederhananya. Jadi pada masa tu Melaka masih di bawah kuasa Belanda. Akhirnya Melaka diserahkan kepada Inggeris, dan Bengkulu yang masih di bawah kuasa Inggeris diberi kepada Belanda. Yang paling sakit pada masa tu kita, Johor Riau pada waktu itu kan. Udahlah pada masa tu memang kita masih nak menentukan sebenarnya siapa yang menjadi penerus Kesultanan Johor Riau ini kan. Sultan Mahmud Riyad Shah mangkat di Daik pada masa itu. Jadi anak daripada Sultan Mahmud Riyad Shah ni yang sulung berada di luar Daik. Adiknya ada di Daik. Okey, sultan kita juga kan berada di Daik. Jadi diangkatlah sultan, untuk seterusnya diangkatlah sultan yang ada di Daik. Anak daripada sultan tadi yang ada di Daik diangkatlah menjadi sultan Johor. Anak sulung daripada sultan tu tak terima dia anak sulung, tapi dia kan tak di Daik pada waktu itu. Jadi akhirnya pada waktu tu masalah kita di dalam, masalah internal, ditambah pula dengan dibelah dua oleh Inggeris dengan Belanda ni, sehingga sebelah kita, maka Belanda masuk untuk menghasut-hasut kan. Sebelah Johor dihasut-hasut juga oleh Inggeris yang tadi untuk membelah dua, sehingga pada masa tu Johor Riau pun terbelah dua menjadi Johor dengan sultannya, Riau Lingga dengan sultannya sendiri juga. Jadi pada waktu tu memang itulah punya, katakanlah, takdir nasihat tadi. Tapi rakyat kedua kawasan ni sebenarnya dia juga cinta kepada sultan yang di sebelah Johor, cinta juga sultan di sebelah Riau Lingga macam tu.
Jadi macam tadi awak cakap ada perjanjian antara Inggeris dengan Belanda. Jadi kawan tanya dengan awak, ada tak upaya kita dari Kepulauan Riau ni untuk menolakkan perjanjian antara Inggeris dengan Belanda tadi? Semua kawasan pada waktu tu sebenarnya macam nak menolak Tapi pada waktu tu kita tengok Inggeris dekat sekarang ni kan, kalau kita tengok peta, India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar. Itu boleh kata pada masa itu dah dicengkeram Inggeris, dah digenggam Inggeris. Kita tengok di sebelah selatan kita, orang-orang Aborigin dekat benua Australia sekarang ni lah diisi oleh orang-orang Inggeris juga. Inggeris kuat. Belanda pada waktu itu memang maksudnya Belanda taklah seberapa ramai. Tapi pada masa itu dah ramai orang-orang pribumi, orang-orang kita dekat Nusantara ni yang ikut ke dalam askar Belanda, sehingga Belanda semakin kuat. Kita pada zaman itu untuk kawasan Johor Riau ni juga pernah berusaha untuk rekonsiliasi semula dengan akhirnya menentukan satu sultan pada waktu tu kan, untuk menggabungkan semula Johor Riau ini. Tetapi upaya terakhir pada zaman Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada waktu itu, Sultan berusaha untuk rekonsiliasi lagi kan, balikkan semula kuasa bersama dengan satu sultan kan, biar bersatu. Tapi terlanjur didengar oleh Inggeris, terlanjur didengar oleh Belanda. Sehingga seboleh-boleh pihak penjajah ni tadi, yang sakit tu kita kan, Johor Riau dijajah oleh dua penjajah sekaligus. Kita nak melawan dua penjajah kan? Melawan satu je, sedangkan Sungap nafas, apa lagi melawan dua kan? Upaya Sultan Mahmud Muzaffar Shah untuk melawan perjanjian Inggeris Belanda ni akhirnya dapat dipadamkan oleh Inggeris dan Belanda, sehingga pada waktu tu diangkat sultan baru dekat kawasan kita Riau Lingga ni. Sehingga pada masa tu tetaplah berteruslah Johor dengan sultannya dan Riau Lingga dengan sultannya terus berterus macam tu. Dan Johor akhirnya punya masalah internal masalah dalam kesultanan ni juga, di kita Riau Lingga juga ada masalah itu. Macam itulah. Makam yang dekat Masjid Sultan Daik ni makam siapa? Makam Sultan Mahmud Riyad Shah, makam Sultan Johor Pahang Riau Lingga pada zaman itu kan, semua masih satu. Pahang pula keluar daripada kesultanan ini pada tahun 1853 kalau saya tak silap. 1853 Pahang pun akhirnya berdiri sendiri. Johor pun berdiri sendiri semenjak 1824 bawa ke 1831 macam tu. Dan Riau Lingga juga berdiri sendiri. 1824 berpecahlah dengan kerana memang ada konflik internal kita. Sebenarnya konflik kekeluargaan lah tu dapat diselesaikan semula, biasanya macam tu kan. Dengan berunding apa semua. Cuma kerana memang penjajah juga pada zaman tu ngaruk dekat kampung kita ni. Hasut sini, hasut sana. Tak dapat dah hasut sultan, dah hasut rakyat dia, macam-macam lah. Alah, terus ada lagi ni satu. Apa yang dibuat orang Kepulauan Riau untuk pada saat perang revolusi menentang Belanda ke jadi? Ni poin penting dah penting. Jadi 1910 atau 1911 akhirnya Kesultanan Riau Lingga macam mana ditutup oleh Belanda, okey. Dihancurkan oleh Belanda. Sehingga akhirnya pada waktu tu Kesultanan Riau Lingga tinggal kenangan. Tinggal nama kan. Dekat Johor masih ada, Kesultanan Johor masih terus berjalan di bawah bayang-bayang Inggeris lah pada masa itu, di bawah bayang-bayang British terus. Kita dekat Riau Lingga lah habis kisah. 1911 jadi kita dekat Riau Lingga ni berusaha untuk macam melepaskan diri dari penjajah Belanda kan dekat sini. Akhirnya dengan waktu berjalan 1930 akhirnya macam ada ni kan, kita dekat kawasan bekas jajahan Belanda ni kan, atau sekarang kita sebut sebagai nama Indonesia ni, ada semangat perpaduan. Perpaduan. Pada zaman itu susah kita untuk mendudukkan orang Melayu dengan orang Jawa misalnya untuk duduk bersama, lepas tu mari sama-sama kita lawan Belanda. Bukan mudah. Kerana Jawa tetap berusaha dengan semangat dia, Melayu dengan semangat Melayu macam tu kan. Jawa dengan Sunda, untuk meletakkan Jawa dengan Sunda duduk di satu meja bersama untuk buat satu negara bukan satu hal mudah. Ini juga kuasa Allah lah kan. Akhirnya sehingga pada zaman itu bawa ke zaman perang revolusi, entah macam mana kuasa Allah juga, suku-suku yang ada dekat Indonesia ni bersatu padu, melupakan persaingan satu dengan yang lainnya, bersatu atas nama satu negara yang belum pernah wujud dulu-dulunya, Indonesia. Untuk apa? Menuntut hak kemerdekaan dari Belanda
yang sudah dianggap tidak berhak lagi di tanah ini. Jadi pada waktu tu nama kita Netherlands Hindis ataupun Hindia Belanda pada waktu tu nama kita kan. Kita nak nama kita menjadi Indonesia dan Belanda sana, balik kampung sana, dan kita buat negara sendiri. Belanda tak terima pada masa tu kan. Belanda tak terima, tak mudah untuk Belanda pada zaman itu untuk melepaskan jajahannya. Siapa nak melepas jajahannya? Tapi Belanda juga terkejut. Semangat apa yang membuat orang Indonesia ni berpadu? Macam mana Melayu bolehkan berpadu dengan Batak, bolehkan berpadu dengan Aceh untuk menentang dia? Padahal dulu ni semua senang dia domba kan? Tapi akhirnya di zaman perang revolusi tu Belanda terkejut Belanda. Situ pekik Allahu Akbar, sana pekik Allahu Akbar, sana Madura, sebelah sana Banten, bolehkan menentang Belanda ni. Itu satu keajaiban, satu luar biasa. Dan kita di Kepulauan Riau pada masa perang revolusi tu juga, kita tengok kan dekat Dabuk ni ada Taman Makam Pahlawan kan, dekat apa, Gedung Nasional situ. Kita pada zaman tu juga berjuang untuk berperang untuk menentang Belanda. Dekat Kuta juga kawan ada dengar ceritanya, orang-orang Kuta kita, dan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia pada zaman tu juga untuk berperang dengan Belanda. Di Karimun, di Tanjung Balai Karimun juga ada perang antara orang-orang Melayu Kepulauan Riau berlawan dengan Belanda. Lepas tu dekat Tanjung Pinang juga sudahlah banyak tu akhirnya pemberontakan untuk melawan Belanda pada waktu tu. Jadi pada waktu tu sebenarnya kita tu macam, kita di Kepulauan Riau ni rambang lah. Yang penting merdeka. Nak Kesultanan Riau Lingga ni berdiri, alhamdulillah. Nak masuk Indonesia pun, alhamdulillah. Tapi politik pada zaman tu, kawan tak mudah juga untuk merampai sesederhana itu kan. Kena ada ini, kehendak ada ini kehendak ada ini kehendak ada ini. Dengan zaman itu, komunis juga merajalela dekat Indonesia. Kalau kita sebut komunis, maka ada peristiwa yang menyakitkan untuk kita orang Melayu, di mana sebelah Sumatera Timur kan, Kesultanan Delhi, Langkat, Serdang, Sahan diserbu oleh mereka yang mengaku sebagai tentara Indonesia, tapi sebenarnya mereka adalah orang komunis yang nak menghapus Kesultanan Melayu sehingga tak wujud lagi, kerana dianggapnya bahaya gitu. Jadi akhirnya itu perang saudara, dan memang itu luka kita. Walaupun kita bukan orang Delhi, bukan orang Langkat, bukan orang Serdang, kita orang Kepulauan Riau. Pada waktu tu nasib kita lain kan. Sultan kita pada waktu tu dekat Singapura tengah berupaya untuk membalikkan semula kuasa Riau Lingga ini, Kesultanan ni tegak semula. Tapi memang yang di sebelah Sumatera Timur lain ceritanya. Dan sesaudara kita yang ada dekat Kalimantan Barat, Sultan Hamid pada masa tu kan, Sultan Hamid sebelah Pontianak juga berjuang bersama-sama dengan Muhammad Hatta, berjuang bersama-sama dengan Bung Karno, berjuang bersama-sama dengan beberapa pahlawan-pahlawan yang lain kan. Sultan Hamid kan orang Melayu lah kan, Melayu Kesultanan Pontianak ni tadi. Sebab tu Pontianak bahasa sama macam kita kan. Dia nak menentukan nasib masyarakat Melayu di Kalimantan Barat ni macam mana gitu. Tapi dia juga berjuang sampai ke Den Haag. Beliau ikut sidang pada zaman sebelum dibuat konferensi meja bundar tu kan. Ikut sidang, berusaha untuk menentukan nasib rakyatnya macam mana. Kita juga macam tu. Raja kita pada zaman itu, Sultan kita pada zaman tu juga macam tu. Naklah yang terbaik untuk rakyat kita. Cuma akhirnya memang 1949 dibuatlah RIS itu, Republik Indonesia Serikat. RIS ni yang tak pakainya apa? Indonesia merdeka, tapi kepala puaknya Ratu Belanda. Untuk apa mereka ada kan? Jadi 1950 akhirnya kita menolak. Seluruh Indonesia pada waktu itu menolak, dan Belanda pada waktu itu pun taklah sekuat Belanda dulu, sehingga Belanda tak dapat buat apa-apa. Apabila akhirnya Republik Indonesia Serikat kita hapus, kita ganti menjadi Republik Indonesia. Dan semenjak itu Kepulauan Riau pun pada zaman itu berjuanglah untuk macam mana Kepulauan Riau pada masa itu berusaha untuk membalikkan semula kejayaan kita dalam kerangka semangat nasionalis atau nasionalisme Indonesia. Tapi di satu sisi Kepulauan Riau juga punya rasa cinta kepada Melayu yang luar biasa sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita nak disebut apakah orang Kepulauan Riau cinta kepada Indonesia, cinta. Tapi apakah orang Kepulauan Riau juga cinta kepada Melayu, cinta. Jadi ini rasa kawan susah juga kita nak jelaskan ni. Kita cinta kepada negara tapi kita juga cinta kepada Melayu. Ini maksudnya tak usah dipertanyakan, tak usah diperdebatkan. Hati orang Kepulauan Riau tahu tentang ini, cuma nak dijelaskan dalam satu kata ataupun satu kalimat tak mudah sekawan. Jadi lebih kurang macam itulah sekawan. Cuma ini ringkas dia je sebenarnya. Kerana kalau kita berbual pasal benda ni, rasa kawan, subuh bertemu subuh.
Itu pun rasa aku tak cukup. Cukup. Bawa ngopi dulu. Aku tengok kau dari tadi menginyih tu. Dah berapa minit? Kena beratus tahun kejadian ni. Tapi lebih kurang macam tu lah. Untuk dapat menjawab beberapa komen daripada Malaysia ni, semua ni memang dah takdir. Tapi Alhamdulillah kita dah sama-sama merdeka kan. Ngopi dulu. Ada ni aku lagi nak nanya satu lagi. Kita ni kan apa? Seorang Indonesia dan juga seorang Melayu. Ya. Terus macam mana cara kita nak cinta kedua-dua? Macam mana tu, Bet? Ini kita luaskan dulu Kita luaskan dulu. Syarat untuk menjadi orang Melayu kan sebenarnya senang. Dia Islam dulu. Islam, betul. Bahasa Melayu, beradat istiadat Melayu. Tinggal dekat tanah Melayu, dia dah jadi orang Melayu. Betul. Sesenang itu kita Melayu. Untuk jadi orang Melayu ni kan, dia dari suku apa pun berang lah. Kalau adalah Islam tu. Satu lagi, orang Melayu ni, kita sama tahu je sebenarnya kita tak banyak tuntut. Selama kita dapat solat, dapat ngaji, dapat berpuasa, tak dihalang-halang untuk melakukan ketiga hal ini, maka kita akan tetap mencintai kepada pihak yang memayungi kita. Katakanlah kawan balik kita tadi kita di dalam Indonesia, macam mana cara kita kan dekat Indonesia bebas beragama, bebas beribadah, melaksanakan ajaran agama masing-masing. Dan kerana kita Islam, ada tak pernah Indonesia menghalang kita untuk untuk sembahyang? Tak ada kan? Tak ada. Syukur alhamdulillah, akhirnya sejak merdeka ni lebih ringanlah langkah kita, maksudnya lebih senanglah kita untuk melaksanakan hukum Islam yang sesuai kita percaya tadi di Kepulauan Riau. Kerana kalau pada zaman Jepang, azab kita. Ya kan? Susah nak pergi sembahyang. Tanya Jepang nak pakai senapang Jepang. Tembak je lah. Kamu mau ke mana? Saya mau pergi sembahyang. Tak boleh saya kasih tembak. Itu Jepang lah, India. Jadi lagi siapa kawan? Jadi kita dengan bersyukur akan nikmat kemerdekaan yang kita capai, maka kita juga mencintai Indonesia dengan cara kita, dengan cara sebagai seorang Melayu tadi, bersyukur dengan apa yang ada. Dan ini kalau ditanya sebenarnya, ditanya ada seorang Indonesia dekat Jakarta lah kan. Dia orang Indonesia di Jakarta kan. Dia alim solat apa semua. Lepas tu kita tanya, awak lebih cinta kepada Islam atau lebih cinta kepada Indonesia? Dia pun nak menjawab ni, ya kan? Dia cinta Islam. Siapa tak cinta Islam kalau dia memang alim tadi. Dia juga cinta Indonesia, dia cinta negara dia. Dia tahu negara ni diperjuangkan susah payah. Kerana yang menurut beberapa cerita lah, waktu kita perang dengan Belanda, yang banyak kita pekik itu Allahu Akbar dibanding merdeka. Jadi kalau ada yang nyebut bahawa bambu runcing, buluh runcing tu sebenarnya cuma ini je, cuma istilahnya, tak betul-betul dipakai. Apa pula pernah betul-betul dipakai, sehingga tak ada senapang, tak ada parang, tak ada. Apa yang ada cukup pakai bambu runcing untuk ngejar Belanda. Sahidlah mereka yang berjuang tadi kan, sebenarnya sahidlah, ikhlas mereka. Banyak orang-orang baik di negara ni yang memang, jadi banyak orang baik yang mengorbankan dirinya untuk Indonesia tadi. Dari dalam hutan, tengah belajar agama, tengah belajar silat, dengar ada satu seruan untuk merdeka, keluar. Dari dalam hutan, dari mana-mana, dari pesantren, dekat pondok pesantren keluar. Jadi kau sedih lah. Dia berjuang untuk merdeka tadi kan. Apa jadi nangis? Aku yang dengar apa lah. Tak, kerana niat suci untuk merdeka, baik kita di Kepulauan Riau ataupun di Indonesia tadi, merdeka dari penjajahan Belanda itu niat suci, niat luhur betul. Kalau sekarang akhirnya negara ni ada macam-macam masalah, itu kita maklumkan aja gitu. Kita maklum dan kita berusaha untuk lebih baik lagi. Dan kita sebagai orang Melayu, kita tunjukkan kepada saudara kita di Indonesia yang lain bahawa perpaduan itu indah. Macam mana kita mencintai Singapura, Brunei, Malaysia, macam tu juga kita mencintai Indonesia dengan cara yang susah untuk dijelaskan tadi kan, biar dapat bersahabat, bersaudara tadi. Dan itu macam macam kewajiban dan hak orang Kepulauan Riau. Cinta kepada Melayu, cinta kepada negara Sempuan, dan juga cinta kepada Indonesia di saat yang sama. Dan tapi politik punya pasal, seolah-olah benda ni macam merapik lah. Padahal sebenarnya sederhana je. Cita-cita Indonesia merdeka adalah cita-cita mulia. Cita-cita Malaysia merdeka adalah cita-cita mulia. Macam tu. Jadi daripada kita kenapa jadi sedih? Jadi macam tu lah kawan. Sebab tu kadang nak buat video macam ni susah, kerana kita macam-macam pengenang.
Tapi kita bayangkan je orang-orang baik dekat negara kita, dekat Indonesia ni, ataupun saudara kita dekat Malaysia, Brunei, Singapura, orang-orang baik yang berjuang. Kerana orang-orang baik ni lah yang berjuang untuk melawan penjajah. Kalau orang jahat tu dia tak peduli. Tahulah. Nak merdekakan negara ni, nak dak ke, lantak. Dan orang-orang baik di negara inilah yang berusaha untuk melawan hasutan daripada pihak luar sana yang nak Indonesia Malaysia terpecah lagi, yang nak Indonesia Malaysia berperang lagi, yang nak Indonesia ni terpecah menjadi ini yang nak. Tapi orang baik tu akan tetap berusaha bersikap baik, menghargai negara serumpuan dan membangun negara ni. Apa pun yang jadi. Aku yang nangis. Layan rasa okey. Baik. Minum betul, nyerap betul rasa. Kita minum kopi dekat belakang je tak? Kawan-kawan semua, agak ini video yang cukup panjang itu je dari kita hari ni. Terima kasih yang dah tengok video ni. Jangan lupa tekan like tu sekali. Jangan lupa tekan subscribe yang belum subscribe. Salam dari Melayu, Kepulauan Riau, Indonesia. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.